Baik, itu apa yang saya kongsikan dengan anda tadi adalah salah satu mungkin antara kesan disebabkan pandemik COVID-19. Kita bercakap berkaitan dengan ekonomi semasa di sebalik pertukaran kerajaan yang berlaku ketika ini disebabkan Perdana Menteri sebelum ini Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan disebabkan tidak mempunyai majoriti yang cukup selepas 15 ahli Parlimen UMNO menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi dengan situasi dan juga keadaan politik semasa ini, kita nak melihat kepada rangkuman yang lebih luas dan juga jajaran yang lebih terperinci, terutamanya apabila ia melibatkan ekonomi negara. Dan saya nak bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid yang merupakan Ketua Ekonomi Bank Islam menerusi talian telefon ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya, Doktor, pertama sekali sebelum saya melihat kepada soalan-soalan yang mungkin lebih terperinci terutamanya melibatkan angka-angka ekonomi dan sebagainya, tetapi selepas apa yang berlaku semalam, peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan ketika ini kita masih menantikan siapa Perdana Menteri yang ke-9, bagaimana konteks ini memberi impak besar terhadap ekonomi ketika negara dalam situasi pandemik ini, Doktor? Okey, bagi saya kesan yang utama untuk peringkat yang terdekat ni adalah dari sudut sentimen para pelabur, sentimen para peniaga lah. Kerana kalau kita lihat situasi yang berkenaan dengan pelantikan Perdana Menteri yang seterusnya masih lagi menimbulkan tanda tanya dan seterusnya apakah bentuk jemaah menteri dan polisi-polisi yang bakal dilaksanakan lah. Jadi buat masa ini sentimen dari sudut ekonomi itu dan pasaran keuangan itu dijangka akan lebih berhati-hati dan secara umumnya para peserta pasaran atau perniagaan mengamalkan strategi apa yang dikatakan tunggu dan lihatlah. Maksudnya nak tengok apa yang bakal berlaku pada tempoh yang terdekat ini. Dan juga Doktor, di sebalik semua isu-isu politik, kita telah lihat angka-angka ekonomi yang sedikit menggusarkan akibat daripada perintah sekatan yang lebih ketat yang bermula tahun ini. Tetapi bagi suku ke suku, ekonomi kita mungkin menguncup 2%, suku kedua berbanding suku pertama dan juga kadar pengangguran juga meningkat kepada 4.8% pada Jun. Nilai jualan perdagangan borong dan juga runcit Malaysia merosot 10.3% untuk tahun ke tahun pada Jun. Sekarang kita ada situasi politik. Bagi rakyat yang masih perlu cari makan, apa yang pemimpin ini perlu lakukan apabila dilantik nanti? Itulah, dari segi preskripsi ekonomi, bagaimana situasi ini perlu ditangani, saya kira dia agak orang kata tu standard, agak orang kata tu universal ya. Maksudnya dia memerlukan suatu bentuk campur tangan yang berterusan dan apa langkah yang telah diumumkan sebelum ini telah pun menunjukkan kesan yang dikira positif. Jadi pengharapan yang daripada pihak para peniaga, isi rumah dan sebagainya, sekurang-kurangnya dasar-dasar yang menunjukkan kesan yang positif itu akan diteruskan. Kerana yang penting buat masa ini kita memastikan ekonomi itu boleh dibuka dalam jangka masa yang terdekat. Dan ini banyak berpaksikan kepada bagaimana kita mencapai apa yang dikatakan imuniti berkelompok. Dan buat masa ini, apa yang dapat kita lihat, program pemvaksinan berlangsung pada kadar yang baik lah. Dan kita dapat lihat negeri ataupun kawasan seperti wilayah Persekutuan Labuan yang mana jumlah pemvaksinan itu agak tinggi dan kita dapat lihat jumlah kes baru itu menurun dalam kadar yang dikira agak drastik. Jadi saya kira ini satu template yang baik untuk jadikan contoh bahawa program pemvaksinan itu memberi kesan yang positif dan ini sekiranya dapat direplikate ataupun diguna pakai kepada negeri-negeri yang lain, seharusnya kita dapat mencapai apa dikatakan imuniti berkelompok tu dalam pada kadar yang segera dan membolehkan kita untuk membuka ekonomi dengan lebih baik lagi. Dan juga Doktor, apa cabaran terbesar kerajaan selepas ini terutamanya dalam mengimbangi antara nyawa dan juga kehidupan yang melibatkan faktor kesihatan juga mungkin? Kalau sebelum ni kita dapat lihat pengumuman ataupun press release yang dibuat oleh Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi yang mengatakan bahawa 580,000 peniaga MSME yang akan gagal pada bulan Oktober. Jadi saya kira angka ni perlu diambil berat
dan kita perlu beri fokus supaya sektor mikro ni mendapat orang kata tu pembelaan yang sewajarnya lah, kerana ekonomi masih lagi beroperasi dalam kadar yang masih banyak kekangannya, masih lagi tertutup. Jadi saya kira fokus utama adalah memastikan sektor mikro ni diberikan perhatian, kerana sektor mikro ni dia mempunyai jajaran dia tersendiri seperti para pekerja bekerja secara sendirilah, maksudnya satu jumlah yang saya kira agak besar juga. Jadi sektor ni perlu diberikan perhatian lah oleh kerajaan yang bakal memimpin negara ini nanti. Doktor, bermula semalam di peringkat fasa 1 pemulihan negara, telah pun banyak antara sektor-sektor, mungkin 11 sektor yang telah pun dibuka semula, terutamanya melibatkan sektor perniagaan. Adakah doktor lihat ini mampu untuk pulihkan pekerjaan dan juga pendapatan isi rumah yang mungkin terjejas sebelum ini? Yes, seharusnya dia boleh mampulah untuk memulihkan sektor-sektor yang terjejas ni, terutamanya 11 sektor yang diumumkan. Kerana bila berlaku COVID-19 ni, ekonomi jadi tertutup. Jadi peniaga terutamanya mereka tak dapat menjalankan perniagaan seperti biasa. Sebagai peniaga, apa yang penting adalah mencapai angka jualan. Kerana dengan jualan tu nanti, jualan tu akan dibayar kos-kos perniagaan, kos tetap, kos berubah dan sebagainya, dan baki itu akan orang kata tu ada keuntungan lah. Itu yang cuba dicapai bagi setiap perniagaan, tidak kira kecil atau besar. Jadi persoalannya untuk mencapai jualan, angka jualan. Dan nak mencapai angka jualan ni memang memerlukan ekonomi yang terbuka. Kalau banyak kekangan, banyak hadnya, maka jualan itu tak dapat dicapai. Jadi bantuan kerajaan hanya untuk orang kata tu membantu seadanya lah dari sudut mengurangkan kos perniagaan. Tetapi yang penting bagi setiap perniagaan adalah mencapai angka jualan. Jadi pembukaan ekonomi bagi 11 sektor yang disebutkan tadi tu, saya kira orang kata tu dapatlah membantu sedikit kelegaan, sekurang-kurangnya dapatlah mencapai angka jualan, dan dengan hasil kutipan jualan ni maka dapatlah dibayar hutang, dibayar gaji dan sebagainya. Dan juga doktor, bila berlaku perubahan kerajaan ini, antara faktor penting ataupun percaturan besar adalah berkaitan dengan ekonomi dan juga kesihatan dan juga kemakmuran rakyat itu sendiri. Perkara ini yang dilihat oleh rakyat dan juga masyarakat secara keseluruhan. Adakah ia mampu memenuhi kehendak dan juga tuntutan rakyat khususnya, dan jika ia mungkin tersasar daripada apa yang dimahukan, ia mungkin dilihat kepada kerajaan yang mungkin gagal untuk memenuhi aspirasi. Bagaimana untuk selepas ini kerajaan yang ada ataupun yang bakal dilantik oleh anggota kabinet oleh Perdana Menteri yang baharu nanti, untuk memastikan bahawa kelangsungan ini dapat diterjemahkan dalam situasi yang lebih harmoni, yang lebih baik, dan juga dapat diterima oleh rakyat, terutamanya kepada mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini, Doktor? Saya kira rakyat Malaysia sekarang orang kata tu menjadi semakin matang, kerana kita dihidangkan dengan beberapa episod sebelum ini, kerajaan yang sebelum ini dan sebagainya. Jadi rakyat boleh membuat satu perbezaan, satu perbandingan yang jelas. Jadi adalah amat penting bagi kerajaan yang baru ini untuk menentukan, untuk menghidangkan orang kata tu suatu menu yang berbeza, yang boleh orang kata tu memberi kebaikan kepada seluruh masyarakat di Malaysia. Kerana kalau aspirasi itu tidak dapat dipenuhi, maka rakyat akan menggunakan kuasa mereka pada masa akan datanglah, iaitu melalui pilihan raya. Dan kita pun sedia maklum bahawa situasi COVID-19 ini insya-Allah akan dapat dikawal dan ekonomi akan dibuka. Maka pada masa akan datang, mungkin setahun dua lagi, mungkin pilihan raya mungkin akan dapat dilaksanakan. Jadi apa yang berlaku sekarang ini adalah rakyat sedang memerhati dan menilai prestasi bagi setiap kerajaan, dan verdik ataupun keputusannya itu akan diterjemahkan, akan dizahirkan pada pilihan raya akan datang. Jadi amat penting bagi kerajaan yang baru ni, Perdana Menteri yang baru ni, untuk memberi satu harapan yang benar dan supaya dapat memanfaatkan segenap lapisan masyarakat di Malaysia ini. Dan juga Dr. akhir sekali, kita memerlukan sebuah kerajaan, seorang Perdana Menteri, terutamanya bila kita nak melihat kepada pemacuan belanja
Belanjawan 2022 dan juga RMK ke-12. Jadi bagaimana faktor ini penting dalam mempercepatkan pelantikan Perdana Menteri yang baharu dan juga ahli kabinet yang kukuh untuk merencanakan ataupun merealisasikan perkara ini supaya lebih kukuh selepas ini. Okey. Amat penting ya rancangan Ministeri ke-12 dibentangkan, belanjawan diluluskan dan sebagainya kerana dokumen-dokumen ini melambangkan suatu plan ataupun rancangan oleh kerajaan apa yang bakal dilaksanakan pada tempoh akan datang. Sekarang ni memang kita berhadapan dengan satu situasi ketidakpastian. Jadi melalui pembentangan rancangan-rancangan ini akan mengurangkan sedikit orang kata itu ketidakpastian. Jadi amat penting RMK 12 ini dibentangkan dalam keadaan yang segera supaya para pelabur, para peniaga dan juga isi rumah atau peringkat individu dapat menilai apakah perancangan yang bakal direncana supaya kita dapat orang kata itu menikmati satu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memanfaatkan semua rakyat. Jadi amat pentinglah untuk kita melihat program ini dibentangkan. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam